Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhana binti Agustiawan dan nombor matrik saya 2023 393133. Assalamualaikum, nama saya Nurin Atira binti Amir Adaha, nombor matriks 2023 125851. Nama saya Nabila binti Abdul Hamid, nombor matrik 2023 149455. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Ira binti Safawi, bernombor matrik 2023 168317. Nama saya Fairuz Farhana binti Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Fitri Mehdi Muhammad Faizal, nombor matrik 2023168249. Jadi di dalam video pembentangan ini, kami ingin menyentuh isu yang sangat penting dalam masyarakat Malaysia, iaitu penentangan terhadap isu perkauman. Seperti yang kita ketahui, negara kita Malaysia yang penuh kaya dengan pelbagaian budaya dan juga agama masih menghadapi cabaran tertentu yang perlu kita kaji bersama. Sebagai contoh permasalahan sejarah, kita boleh mengambil daripada peristiwa 13 Mei di Kuala Lumpur pada tahun 1969, dan kita juga boleh mengambil daripada peristiwa Kampung Medan di Petaling Jaya, Selangor pada tahun 2001. Dua insiden ini telah mencerminkan betapa rentannya keharmonian kaum dan keperluan untuk berusaha bersama untuk mencapai perpaduan di Malaysia. Jadi, fokus pembentangan kami adalah menentang isu perkauman dengan memberi tumpuan kepada cabaran terhadap toleransi beragama dalam masyarakat Malaysia. Jadi faktor pertama yang kami ingin tekankan di dalam video ini ialah kurangnya pergaulan dengan kaum lain. Dan seterusnya, faktor kedua yang ingin kami bincangkan dalam video ini juga ialah kurang kesedaran dan ilmu pengetahuan. Dengan menyusun strategi dan usaha bersama-sama, kita mungkin dapat melangkah ke hadapan untuk mencipta masyarakat yang lebih mengambil berat dan toleransi terhadap perbezaan agama di Malaysia. Terima kasih, sekian daripada saya, dan saya akan memberi ruang kepada rakan saya yang seterusnya untuk menerangkan isu ini dengan lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor berlakunya masalah perkauman. Antaranya, sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan kaum mereka tersendiri daripada bergaul dengan kaum lain. Ini boleh memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Hal ini demikian, sesetengah masyarakat tidak fasih bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaulan seperti itik dengan ayam yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Sesetengah kaum juga sukar untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan mereka. Mereka yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan. Al-Quran ada menjelaskan bahawa Tuhan menciptakan manusia berbagai kaum, bangsa dan kabilah untuk mereka mengenali antara satu sama lain, mempelajari antara satu sama lain. Kemudian mereka hendaklah tahu bahawa kemuliaan itu bukan berdasarkan keturunan tetapi berasaskan takwa, iaitu kepatuhan kepada ajaran Allah. Firman Allah, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya." Daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Selain daripada itu, faktor yang menyebabkan masalah perkauman ini berlaku juga adalah kerana kurangnya kesedaran dan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi kerana apabila kita kurang kesedaran dan ilmu pengetahuan, kita tidak mampu menilai sesuatu perkara dengan baik. Dalam kes perkauman ini, boleh terjadi apabila setiap kaum mempunyai perbezaan terhadap praktik keagamaan, stereotip negatif terhadap sesuatu etnis dan perbezaan ideologi politik yang mengakibatkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Disebabkan ini juga,
kita akan menjadi hilang rasa hormat terhadap orang yang mempunyai agama yang berbeza dan kepercayaan yang berlainan daripada kita. Kita lebih merasakan kepercayaan kita sahaja yang betul dan menegakkannya dengan cara yang tidak adil. Namun dalam kita menegakkan agama kita sendiri, kita lupa bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sama, bapa kamu sama. Ketahuilah tiada kelebihan orang Arab ke atas Ajam, iaitu orang yang bukan Arab, ataupun Ajam ke atas Arab, atau orang yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan ketakwaan." Jadi jika kita tidak menghayati sabda daripada Nabi Muhammad SAW kita sendiri, mungkin perkauman ataupun rasisme ini akan berlaku. Akan ada pihak yang teraniaya hanya kerana keturunannya walaupun mereka tidak bersalah. Tujuan Allah menciptakan kita berpuak dan berbangsa adalah untuk kita mengenali antara satu sama lain. Jadi dalam kita melakukan sesuatu keputusan ataupun pembahagian, kita janganlah menilai orang hanya kerana agama mereka, namun menilailah mereka kerana sifat dan kepribadian mereka itu sendiri. Rasisme di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, isu rasisme di Malaysia membawa kesan negatif yang meluas. Contohnya, merosakkan perpaduan sosial di mana ia boleh memecah belahkan masyarakat kerana wujudnya ketegangan, kurangnya kepercayaan dan kurangnya interaksi antara satu sama lain. Kesan yang kedua ialah mencetuskan ketegangan kumpulan etnik di mana ia boleh mewujudkan perasaan tidak setara, prasangka dan diskriminasi. Hal ini boleh membawa kepada konflik, perbalahan dan kurang kepercayaan antara kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza. Kesan yang seterusnya ialah menghalang perkembangan sosio budaya serta ekonomi, menyebabkan terpinggirnya segelintir masyarakat dari peluang ekonomi serta pembangunan sosial dan budaya yang lebih luas. Kesan yang berikutnya ialah menghalang kesaksamaan peluang pendidikan, pekerjaan dan kehidupan sosial di mana berlakunya ketidakadilan dalam peluang pekerjaan, pendidikan dan kehidupan sosial kerana individu atau kumpulan-kumpulan tertentu diberikan perlakuan yang tidak sama dalam aspek-aspek ini, mengakibatkan perkembangan serta kesejahteraan sosial ekonomi terjejas. Ini dapat dilihat dalam Al-Quran melalui ayat 107 surah Al-Anbiya yang bermaksud, "Tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam." Ayat ini memberi isyarat bahawa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa mesej rahmat meliputi semua makhluk, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Rahmat seperti dibincangkan ulama bermaksud kasih sayang. Sifat kasih sayang yang ada pada diri seseorang akan menghindarkannya daripada menganiaya atau menzalimi orang lain. Rasisme boleh memberikan kesan yang negatif terhadap sektor pelancongan sekiranya ianya berlaku secara berterusan. Antaranya ialah ia dapat memberi tanggapan yang buruk terhadap pelancong luar. Rasisme boleh merosakkan imej dan reputasi destinasi pelancongan dan pelancong mungkin enggan mengunjungi tempat yang dianggap tidak mesra pelancong dan daripada latar belakang pelbagai etnik. Seterusnya, ia mungkin dapat mengurangkan bilangan pelancong untuk datang ke sesuatu destinasi. Pelancong mungkin akan mengelakkan diri untuk mengunjungi destinasi yang dianggap tidak mesra ataupun berisiko tinggi terhadap rasisme. Dan ini boleh mengakibatkan penurunan jumlah pelancongan yang akan memberi kesan negatif kepada ekonomi tempatan. Seterusnya, ia boleh menjejaskan ekonomi tempatan. Rasisme dalam peluang perniagaan boleh menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di kalangan komuniti tempatan. Dan jika satu kumpulan etnik mendominasi sektor pelancongan, kumpulan-kumpulan lain mungkin terkesan dari segi peluang ekonomi. Seterusnya, kita boleh kehilangan pelaburan asing. Hal ini kerana kesedaran global terhadap isu-isu seperti rasisme dan diskriminasi semakin meningkat dan negara yang dianggap tidak mesra atau terlibat dalam amalan rasisme
mungkin mengalami kehilangan pelaburan asing dan termasuklah dalam sektor pelancongan. Yang terakhir, peluang pekerjaan mungkin menjadi terhad. Hal ini disebabkan oleh rasism menghadkan peluang pekerjaan untuk individu dari kumpulan tertentu, dan ini tidak hanya tidak adil tapi juga boleh mengurangkan pelbagai keahlian dan bakat dalam sektor pelancongan. Untuk memastikan kelestarian dan pertumbuhan sektor pelancongan, kita mestilah mengatasi isu rasism dengan serius, dan inisiatif untuk mengambil kesedaran, pendidikan dan pelaksanaan dasar-dasar inklusif boleh membantu mengatasi kesan negatif rasism dalam industri pelancongan Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, masalah perkauman merupakan isu yang sangat besar dan ianya tidak mudah diselesaikan, terutamanya dalam konteks negara kita iaitu Malaysia, yang di mana kita mempunyai masyarakat daripada pelbagai etnik, budaya, kaum dan agama. Tapi jangan risau, kita terdapat beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk menangani isu ini. Yang pertama adalah sektor pendidikan perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan minda masyarakat, terutamanya generasi muda sekarang ini. Seperti contoh, dengan melalui peningkatan kokurikulum secara menyeluruh, nilai-nilai kesepaduan, toleransi dan kefahaman antara pelbagai etnik di Malaysia dapat dibentuk dengan pergaulan daripada semua jenis kaum. Dari segi pembelajaran pula, bukan sekadar silibus sejarah sahaja perlu diajar, tetapi juga warisan budaya semua kumpulan etnik perlu diselipkan dalam pendidikan kita. Yang kedua adalah pihak atasan perlu bertanggungjawab terhadap pembentukan undang-undang berkenaan perkauman. Ini adalah kerana pindaan undang-undang dan dasar adalah aspek yang sangat penting dalam melindungi hak setiap individu. Oleh itu, dengan memperkuatkan undang-undang anti-diskriminasi dan penguatkuasaan yang efektif adalah penting bagi memastikan perlindungan terhadap semua kumpulan kaum dan agama di Malaysia. Yang terakhir adalah kita perlu juga memperkasakan lagi institusi-institusi yang sedia ada, terutamanya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Ini adalah untuk dapat menangani sebarang aduan berkenaan diskriminasi perkauman dan untuk memastikan semua rakyat mendapat perlakuan yang adil di bawah undang-undang. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk kita bersama-sama memahami perbezaan dan menghormati kepelbagaian dan mempromosikan kesepaduan dalam merapakan jurang perkauman di Malaysia demi masa depan yang lebih harmoni dan inklusif. Jadi itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.